Korang nak pakai SP tapi tak tahu nak pasang macam mana? Kalau korang nak tahu, korang kena tengok video ni sampai habis. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam pacak untuk semua. Okay, firstly terima kasih kepada semua yang sudi datang ke channel aku ni. Aku masih baru lagi. Okay, untuk hari ni aku nak cerita sikit ataupun nak tunjuk sikit cara-cara yang betul untuk kita pasang SP kat mata kail. Okay, apa-apa pun stay tune. Okey, macam yang korang tengok depan aku ni, ada macam-macam jenis SP yang kebiasaannya digunakan lah. Antaranya jenis-jenis SP yang biasa aku gunakan adalah jenis ni, pedal tail. Kenapa dipanggil pedal tail? Korang tengok ekor dia ni ada pendayung. Fungsi pendayung ni bila kita tarik SP ni dalam air, ekor dia ni akan mendayung ke kiri ke kanan dan menarik perhatian ikan-ikan pembangsa lah. Macam haruan, bujuk, toman, PB dan sebagainya. Selain tu juga aku selalu pakai ni Canichenic Canichenic geli-geli. Ini umpan ni memang killer. Memang killer untuk PB, memang killer untuk haruan. Jadi aku sangat recommend korang guna Canichenic geli-geli ni. Sebelum aku tunjuk cara-cara macam mana kita nak pasang SP ni dekat mata kail, aku nak tunjuk dulu kat korang jenis-jenis mata kail yang biasa digunakan. Okey. Yang pertama aku nak tunjuk yang ni ya. Okey, besar sikit. Ini dipanggil wickless wickless hook. Wickless hook. Kenapa dia wickless? Nanti masa pasang aku akan tunjuk kenapa mata kail ni dipanggil wickless hook. Seterusnya adalah jig head. Ni jig head yang biasa ada kat kedai-kedai mancing korang boleh jumpa. Seterusnya wickless hook juga, tapi ada pemberat dekat bahagian depan. Okey. Seterusnya ini pun wickless hook juga, tapi pemberat dia dekat bahagian bawah. Okay, aku akan tunjuk kat korang macam mana nak pasang SP atau soft plastik ni dekat semua mata kail kat bawah ni. Okey, yang pertama sekali aku nak tunjuk dekat korang macam mana kita nak pasang geli-geli ni, SP geli-geli ni dekat jig head. Okey, mula-mula sekali korang kena cucuk mata betul-betul dekat tengah SP ni. Korang masukkan, tolak dia sampai separuh pusingan. Separuh pusingan ni cara korang nak ukur. Separuh lengkungan ni sama panjang dengan mata kail ni. Dengan hujung mata ni sama dengan tepi ni. Macam ni dah sama. Korang tembuskan mata kail dia ke bawah macam ni. Selepas tu yang depan ni korang tolak je masuk terus sampai rapat dekat jig head ni, kepala jig head ni. Lepas tu korang betulkan lah, bagi nampak cantik sikit kan. Okay, macam ni lah dia kedudukan dia. Macam mana kita nak pasang SP geli-geli Canichenic ni dekat jig head. Okay, kita letak sini dulu. Seterusnya aku nak tunjuk macam mana kita nak pasang SP dekat wickless hook yang ada pemberat dekat depan. Yang pemberatnya dekat bahagian depan macam ni. Okey, cara dia sama juga macam kita pasang SP geli-geli tadi. Okey, mula-mula sekali kita ambil mata kail ni, kita cucuk dekat tengah-tengah SP ni.
Kita tarik sampai hujung lengkungan ni. Tarik ke bawah dan tembuskan dia. Tolak sampai hujung. Kita pusing mata kail ni. Kita pusing SP ni. Macam ni. Kita pusing SP ni macam ni. Lepas tu kita ukur Kita ukur panjang SP ni supaya kedudukan mata kail ni betul-betul dekat tempat atas ni. Sebelum tu korang jangan lupa SP ni dia ada atas, bahagian atas dengan bahagian bawah. Sirip ni fungsi dia adalah untuk menyorokkan mata, hujung mata ni supaya tak mudah sangkut. Bahagian sirip ni adalah bahagian atas. Jadi kita ukur panjang macam ni. Kita ambil mata kail, kita pastikan kita cucuk betul-betul dekat tengah SP ni, tembus ke belakang. Tembus ke belakang macam ni tembus ke belakang. Dan mata kail ni korang kena masukkan dalam ni. Macam tu. Masukkan di dalam sirip tu. Sirip SP ni. Supaya apa? Supaya SP kita ni tak mudah sangkut. Ini cara dia. Sangat senang untuk kita belajar. Pastikan dia punya mata ni disorok dalam sirip SP tu. Okey. Yang ni untuk mata wickless hook yang ada pemberat di bahagian depan. Okey, seterusnya aku nak tunjuk kat korang macam mana kita nak guna mata kail wickless hook yang pemberatnya dekat bahagian bawah pula. Okey. Kita akan gunakan SP yang ni Okey, cara dia sama juga macam yang tadi, cuma dia ada sedikit perbezaan lah. Macam tadi kita cucuk dan terus tarik. Mana yang ni pula kita kena cucuk untuk buat lubang dahulu. Caranya lebih kurang kita kena agak-agak jarak daripada lubang mata kail ni hingga ke hujung pemberat ni. Kita agak-agak sama macam dekat sini lah. Panjang ni lah lebih kurang. Okay, caranya kita akan cucuk SP ni, kita cucuk, kita tembuskan bahagian bawah ni. Cara dia, korang cucuk dekat tengah ni, pastikan SP ni betul-betul dekat tengah. Lubang dia tu yang tembus tu betul-betul kat tengah. Korang keluarkan balik. Okay, lepas korang cucuk tadi tu, korang ambil hujung mata kail ni, korang masukkan dekat lubang yang korang buat tadi tu. Lubang tadi tu korang masukkan supaya dia tembus dekat bahagian atas. Macam ni, tembus bahagian atas macam ni. Lepas tu korang pusingkan SP korang untuk ukur panjang kat sini. Pastikan lubang yang korang nak tembuskan tu betul-betul dekat tengah SP tersebut. Korang cucuk sampai tembus belakang. Lepas tu korang kena betulkan lah. Pastikan dia punya mata kail ni duduk dekat dalam sirip atas SP tu. Macam ni lah lebih kurang. Ni cara dia. Pastikan mata kail tersorok dalam sirip dia. Okey. Okey, seterusnya aku nak tunjuk kat korang macam mana nak guna wickless hook yang tak ada pemberat ni. Yang kosong. Cara dia mudah je. Ini yang paling senang sekali. Sama je macam yang tadi. Kita ambil mata kail, kita cucuk dekat tengah-tengah SP sampai dekat hujung selekor tu, kita tembuskan dekat bawah. Macam ni. Tarik sampai hujung, sampai dekat selekor ni, korang pusingkan mata kail. Tarik dulu dia keluar macam ni. Okey, lepas tu macam biasa korang kena ukur. Macam ni cara ukur dia macam ni. Korang letak mata kail ni, rapatkan ke SP. Tengok dekat mana. Dekat sini.
Mana dekat sini lah korang kena buat lubang dia. Korang kena tebuk lubang kat sini sampai bawah. Macam ni. Dan yang paling penting, pastikan mata kail duduk dekat dalam sirip dia. Fungsi sirip dia tu macam aku cakap tadi lah, untuk elakkan mata kail daripada sangkut. Untuk mengelakkan mata kail daripada mudah sangkut. Macam ni. Ni dah mata kail dah duduk dalam sirip. Itu saja. Senang sangat nak pasang SP ni. Mana yang baru belajar nak pakai SP, nak mancing haruan, mancing PB, senang je sebenarnya, tak susah pun. Okey, ni contoh-contoh yang kita dah pasang. Kita dah pasang tadi. Macam ni. SP conditioning ni ataupun geli-geli ni dekat mata jig head. Ini pula SP dekat wickless hook yang tak ada pemberat. Yang ini pula wickless hook yang pemberatnya dekat bahagian depan. Dan ini pula wickless hook yang pemberatnya dekat bahagian bawah. Okey, cara pasang dia semua lebih kurang sama saja. Okey, seterusnya aku nak ceritakan sikit kelebihan dan kekurangan dengan menggunakan jenis-jenis wickless hook yang ada dekat depan aku ni. Yang pertama sekali, yang ni lah, jig head ni. Kelemahan dia adalah dia mudah sangkut. Sebab apa? Mata kail dia ni terkeluar. Jadi kawasan yang sesuai untuk menggunakan kaedah ni, kaedah menggunakan jig head ni adalah kawasan-kawasan yang lapang, yang tak banyak tempat-tempat sangkut lah, reba-reba kayu ataupun tunggu-tunggu kayu dalam air. Jadi kalau kawasan tu ada rumpai air, ada banyak kayu, jadi dia tak sesuai untuk digunakan kat kawasan tersebut lah. Seterusnya, wickless hook yang tak ada pemberat. Kelebihan dia, wickless hook yang tak ada pemberat ni murah. Harga dia murah berbanding dengan yang ada pemberat bawah dan pemberat atas ni. Harga dia paling murah. Jadi kelebihan dia salah satu murah, lepas tu senang nak dipasang. Lepas tu dia pun boleh, kita boleh tambah batu sebenarnya kat depan ni kan. Kita boleh buat macam-macam rig, Texas rig ke, Carolina rig ke, macam-macam lagi rig-rig yang korang boleh buat sendiri. Boleh belajar dekat YouTube, ada banyak angler-angler yang kongsi macam mana nak ikat rig kalau nak guna wickless hook yang tak ada pemberat ni. Jadi yang ni paling sesuai nak main umpan yang di mana tempat yang banyak rumpai air, banyak tempat yang senang sangkut lah, tempat yang ada rumpai air kan. Jadi dia tak mudah nak sangkut kalau kita pakai yang tak ada pemberat ni. Berbeza pula kalau kita pakai yang pemberat di hadapan ni. Pemberat di hadapan ni kelemahan dia disebabkan dia pemberat dia di hadapan. Jadi waktu kita karau umpan tu, kalau tempat tu ada banyak rumpai air, jadi dia mudah nak sangkut dekat bahagian depan. Dia akan tarik rumpai air dekat sini. Jadi kelemahan dia itulah yang wickless hook yang pemberat di bahagian hadapan tu. Jadi saya sarankan kalau nak main dekat kawasan yang ada samai, ada rumpai air, saya cadangkan korang guna wickless hook yang pemberatnya di bahagian bawah, macam ni. Sebab dia, kelebihan dia sama juga, dia boleh baling jauh. Macam wickless hook yang pemberat dekat depan ni, dia boleh baling jauh juga sebab dia ada pemberat. Cuma dia susah nak sangkut bahagian depan ni. Bahagian depan ni dia susah nak sangkut. Kalau lalu dekat tepi-tepi rumpai air pun dia tak sangkut macam kita guna yang wickless hook yang ni lah. Dia sebab pemberat dia kat bahagian bawah, jadi dia dalam air tu dia akan berat, berada macam ni lah. Kita tarik kan, dia ekor dia macam tu.
Jadi dia susah nak sangkut. Okey, seterusnya mungkin ada yang tertanya-tanya tempat macam mana ataupun keadaan bila kita elok pakai SP ni. Okey. Yang pertama sekali, macam dekat Selangor ni tak semua kawasan haruan nak makan soft rock kan. Jadi ada setengah kawasan tu SP ni lah dia punya killer dia. SP ni lah dia punya killer dia. Itu salah satunya lah tempat-tempat yang haruannya tak nak makan soft rock kan. Kita boleh try SP. Lagi satu tempat-tempat yang dalam. Tempat-tempat dalam ni kebiasaannya ikan haruan tak nak makan top water. Tak nak main soft rock, dia tak nak makan. Jadi cara dia paling senang sekali, korang pakailah soft plastik. Soft plastik itulah ubat dia bagi kawasan haruan yang tak nak makan top water, yang tak nak ambil langsung top water sebab air dia dalam. Mungkin kawasan sungai atau parit atau lombong yang kawasan dia agak dalam. Jadi aku sarankan korang guna SP. Sebab setengah kawasan yang agak dalam ni ikan haruan dia langsung tak nak main atas air, tak nak main top. Dia makan bawah je, dia sapu bawah je. Jadi cara dia adalah korang kena guna soft plastik. Okey. Lagi satu, bila yang sesuai kita gunakan. Waktu yang paling sesuai atau waktu yang sesuai kita nak guna soft plastik ni. Jawapan dia waktu cuaca agak panas. Okey. Kenapa aku cakap waktu cuaca agak panas kita kena guna SP ni? Sebab contohnya ikan haruan, sebab aku selalu main haruan. Jadi ikan haruan ni dia akan aktif bila awal pagi dengan lewat petang saja. Dia akan main atas air, dia akan timbul. Bila cuaca dah mula panas, dah tengah hari, dia dah tak nak dah makan dekat atas air. Ataupun dia sangat jarang main atas air. Jadi jawapan dia, inilah dia jawapan dia. Korang kena pakai soft plastik. Nak pujuk dia, kena pakai soft plastik. Dia mesti ambil bawah. Bila tengah hari, dia akan duduk dekat bahagian bawah. Dia akan menyambar umpan-umpan yang main dekat bahagian bawah saja. Okey, seterusnya warna apa yang sesuai? Warna apa? Warna ni sebenarnya terpulang lah. Warna terpulang nak pakai apa. Korang boleh mencuba warna apa yang sesuai dekat tempat tersebut. Tapi kalau macam aku dekat kawasan KLIA ni, tempat-tempat sini air dia hitam kan. Air hitam, ikan haruannya pun suka warna-warna macam ni. Paddle tail yang ada apa orang panggil red tail ni. SP red tail ni kan. Ni red tail 2 ni. Lepas tu warna hitam yang ada manik-manik berkilat ni. Lepas tu, dan yang paling killer sekali bagi aku ni lah, Gold Rush ni korang kena cari Gold Rush. Ini sangat killer lah main haruan. Dan kalau korang tengok pun banyak YouTuber pakai sekarang ni color pink. Color pink pun ramai YouTuber yang pakai color pink ni. Kalau korang tengok memang killer. Lagi-lagi tengah hari. Jadi korang boleh cubalah pakai color pink ni. Korang jangan salah anggap air hitam ikan tak nampak. Tapi sebenarnya air hitam pakai macam ni, Gold Rush ni memang laju. Mungkin sebab rupa dia pun macam semula jadilah kan. Bukan ikan haruan pun ingat dia mungkin anak ikan yang sakit ke apa ke kan. Jadi ini memang killer. 4 ni kalau korang main haruan dekat kawasan sawit, parit-parit sawit, memang killer. Okey, korang boleh cuba nanti. Okey, yang seterusnya, jenama apa? SP jenama apa yang elok? Elok untuk pakai. Kira SP ni killer lah. Aku cadangkan kepada korang cari jenama ni. Z-Man. Z-Man harga dia agak keras sikit lah, 20. Selalunya memang 20 lebih. Z-Man ni, kelebihan Z-Man ni, dia punya renangan memang cantik. Lepas tu dia punya SP dia, SP dia memang cun lah, lembut SP Z-Man ni memang lembut. Memang lembut. Dia tahan lasak. Korang tarik ikan makan pun dia susah nak putus. SP Z-Man ni memang susah nak putus.
Ini salah satu lah. Ini salah satu favorite aku lah. Seterusnya, korang boleh pakai Suntec. Suntec ni, Hogi Suntec. Macam ni kan. Dia sama, dia ni macam Z-Man kopi lah lebih kurang. Memang lembut kan. Susah nak putus, susah nak rosak. Ikan makan banyak kali pun masih tahan lagi. Ni Hogi. Ni jenama Suntec Suntec Hogi. Macam ni kan. Memang terbaik lah bagi aku. Memang terbaik. Dia susah nak rosak. Susah nak pecah. Ada setengah SP dia selalu pecah depan ni. Bila ikan makan, kita start dah pecah. Jadi dah rugi dah SP kita, dah tak boleh pakai. Contohnya SP yang aku tak recommend kat korang, dua ni. Ini SP ni murah je. Aku beli dulu murah je, berapa ringgit je ni. Ini jenama bakau. Ni bersama jenama bakau. SP ni killer tau kalau korang nak tahu. SP ni memang killer, tapi kelemahan dia sangat mudah pecah bahagian depan ni. Jadi bila kita masuk mata kail macam ni kan, kita nak masuk mata kail macam ni, dia selalu pecah bahagian depan ni. Jadi bila dah pecah, kita dah tak boleh guna dah. Jadi rugi lah. Satu plastik tu ada 6, ada 4 ke ada 6. Jadi kita baling 2-3 kali baling, kena sambar, pecah dah tak boleh pakai. Macam ni kan, sama juga. Ni jenama ni tak silap aku, ni memang jenama bakau. Ni jenama bakau lah. Ni selalu ada dekat kedai TCE Tackle, selalu ada lah ni jenama bakau ni. Dia murah, dia killer, tapi dia mudah pecah. Dia tak tahan. Dia tak tahan macam Z-Man, tak tahan macam Hogi tu. Tu kelemahan dia lah. Lagi satu, macam aku cakap kat korang, yang ni. Yang ni memang aku recommend lah kat orang. Aku pun baru lagi guna Panasonic geli-geli ni. Itu aku pakai main PB, main Haruan pun dia sapu juga. Ini memang aku recommend kat korang lah. Ni plastik dia. Panasonic geli-geli Guarantee Strike. Ni Panasonic ni bagus belakang dia pun dia ada cara-cara korang nak pasang apa SP dia ni. Guarantee Strike Panasonic. Yang ni aku memang highly recommend kat korang lah untuk pakai. Aku pun baru lagi pakai, tapi memang aku puas hati. Ni antara kelebihan-kelebihan dia lah. Korang boleh beli dan korang boleh baca lah. Korang type je geli-geli Panasonic, korang type ni Panasonic geli-geli. Ini pun ada warna Gold Rush. Warna Gold Rush tu korang kena simpan lah. Itu memang padu bagi aku. Gold Rush memang padu. Korang kena ingat tu. Okey, itu saja video untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, kalau korang rasa video ni bagi manfaat dekat korang, korang jangan lupa tekan button like, jangan lupa komen, jangan lupa share video aku. Yang penting korang jangan lupa subscribe. Korang tu lah yang membuatkan aku lagi semangat untuk buat video-video seterusnya. Jangan lupa subscribe dan tekan loceng seterusnya. Okey, sampai kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Salam pacak daripada aku. Assalamualaikum.